Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah pencemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada dua ahli panel yang bijak macam pendeta, cerdik macam sang kancil. Dan tidak lupa juga salam hormat diucapkan kepada Encik Asri bin Abdul Razak selaku pensyarah untuk tugasan ini yang banyak memberi tunjuk ajar. Bersama saya, Tasha binti Muhammad Mofiz selaku moderator anda pada hari ini. Syukur kita dapat bersua kali ini dalam forum ilmiah yang membincangkan tentang salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan masa kini. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan dua orang ahli panel yang cantik lagi cerdik. Yang pertama, Saudari Zuhaizan binti Rozaidi yang merupakan ahli panel pertama. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel yang kedua, Saudari Nur Ain Natasha binti Junid. Baiklah, sebelum memulakan forum kita pada pagi ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum yang akan dibentangkan pada hari ini. Tajuk forum kita adalah berkisar mengenai isu kegagalan murid menguasai literasi membaca dan menulis serta peranan guru dalam menangani isu tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, isu kegagalan murid menguasai literasi adalah isu yang serius dan perlu dititik beratkan. Hal ini kerana pada April 2022, dilaporkan bahawa keciciran literasi bahasa Melayu di kalangan murid amat membimbangkan. Jadi, eloklah jika saya ingin memulakan dengan bertanya kepada ahli panel yang pertama, iaitu Saudari Zuhaizan, mengenai apakah yang dimaksudkan dengan literasi yang sebenarnya. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kita, kepada ahli panel serta moderator yang dihormati. Sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudari Tasha selaku moderator kita, iaitu kegagalan murid menguasai literasi membaca dan menulis di peringkat sekolah rendah, serta peranan guru dalam menangani isu tersebut. Sebelum memulakan perbincangan berkaitan isu, mari kita mengenal maksud literasi. Apakah yang dimaksudkan dengan literasi? Menurut Mahzan Arsyad 2008, literasi merujuk kepada kebolehan seseorang untuk membaca dan menulis. Manakala dari segi istilah yang diambil dari bahasa Inggeris iaitu literasi yang bermaksud kenal huruf. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, pula literasi boleh ditakrifkan sebagai kebolehan membaca dan menulis atau lebih mudah, selit huruf. Boleh disimpulkan di sini bahawa literasi ialah kebolehan seseorang untuk membaca dan menulis huruf atau sesuatu perkataan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Zuhaizan atas pendefinisian yang padat dan jelas itu. Maka dapat dilihat dari makna yang jelas bahawa penguasaan literasi mampu membawa perubahan dalam diri seseorang bermula dengan mengenal huruf ke peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya, marilah kita terus ke topik utama yang dinanti-nantikan. Beralih soalan kepada saudari panel kedua, apakah antara isu-isu kegagalan murid menguasai literasi membaca dan menulis yang dapat saudari Nur Ain Natasha kupaskan? Terima kasih kepada saudari Tasha selaku moderator kita pada hari ini. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli moderator kita yang bijaksana ini dan kepada semua kerana telah memberi peluang kepada saya untuk ikut serta dalam forum kali ini. Sekarang saya akan mengupaskan isu kegagalan murid dalam menguasai kemahiran literasi, menulis dan membaca dalam kalangan murid sekolah rendah. Isu yang pertama ialah kurangnya motivasi. Sesetengah pelajar mungkin hilang minat membaca dan menulis kerana
kerana kurangnya sokongan daripada persekitaran mereka dan mereka tidak melihat kepentingan kemahiran literasi tersebut dalam kehidupan seharian atau masa depan mereka. Murid yang kurang mendapat sokongan yang mencukupi daripada ibu bapa, guru ataupun adik-beradik mereka mungkin berasa tidak bermotivasi untuk meningkatkan kemahiran mereka. Sokongan yang dikatakan ini boleh berbentuk galakan yang positif, bahan bacaan yang menarik atau pengiktirafan atas pencapaian mereka dalam literasi. Budaya dan lingkungan sosial mereka juga memainkan peranan penting dalam memberikan motivasi kepada mereka ke arah celik huruf. Sebagai contoh, jika literasi dihargai dan digalakkan dalam persekitaran mereka, pelajar mungkin tidak mempunyai motivasi untuk mengembangkan kemahiran ini. Selain itu, kemahiran mengajar guru yang terhad. Kemahiran guru yang terhad merujuk kepada kelemahan atau keterbatasan yang mungkin dimiliki oleh seseorang guru dalam konteks pengajaran dan interaksi dengan pelajar. Walaupun begitu, setiap guru mempunyai kelebihan dan kekuatan tersendiri. Mereka juga mungkin menghadapi beberapa cabaran atau kelemahan dalam melaksanakan tugas mereka. Sesetengah guru juga mungkin tidak mempunyai kemahiran yang mencukupi dalam literasi pengajaran atau tidak mempunyai masa yang cukup untuk memberikan perhatian yang khusus kepada individu yang kurang memahami atau lambat dalam pelajaran. Selain itu, seseorang guru juga mungkin menghadapi kesukaran dalam penyampaian maklumat secara jelas kepada pelajar. Hal ini kerana mereka mungkin kurang efektif dalam menjelaskan konsep-konsep yang kompleks atau menggunakan bahasa yang sesuai dengan pelbagai tahap pemahaman pelajar sekolah rendah. Isu yang terakhir ialah sumber yang terhad. Sumber yang terhad ini merujuk kepada aset atau bahan yang tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan atau kehendak yang diinginkan. Sumber ini merangkumi pelbagai bidang termasuk sumber manusia, sumber kewangan dan sebagainya. Sumber kewangan yang terhad dapat menghalang kemampuan sesebuah organisasi untuk melaksanakan projek yang diinginkan. Hal ini dapat dikaitkan dengan sesetengah sekolah yang berada di kawasan pedalaman. Mereka tidak mempunyai sumber dan dana yang mencukupi untuk melanjutkan sesuatu program yang ingin dijalankan. Selain itu, masalah ekonomi yang terhad juga termasuk dalam masalah sumber yang terhad ini. Keluarga yang berada dalam kalangan B40 ataupun berkemampuan rendah tidak dapat menyediakan pendidikan yang baik kepada anak mereka seperti tuition dan bahan bantu mengajar. Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Nur Ain Natasha atas kupasan padat yang dapat membuka minda serta memberi kefahaman kepada kita mengenai isu yang serius ini. Jika dilihat dari perspektif yang lain, secara jelasnya terdapat lagi faktor yang menyumbang kepada isu yang saudari panel pertama jelaskan sebentar tadi. Seperti faktor fizikal seorang murid tersebut, faktor pertuturan dan komunikasinya, serta faktor kaedah pengajaran guru semasa mengajar. Seterusnya, suka saya ingin mendengar apa pula yang akan dinyatakan oleh panel kita yang kedua mengenai isu kegagalan murid menguasai literasi membaca dan menulis. Silakan Saudari Zuhaizan. Terima kasih Saudari Tasha selaku moderator kita yang memberi peluang kepada saya untuk memberi pendapat. Saya bersetuju dengan pendapat Saudari Nur Ain Natasha selaku panel bagi forum hari ini. Pada pendapat saya pula, isu dalam literasi membaca ialah murid tidak menguasai kemahiran asas. Apabila murid tidak menguasai kemahiran asas, murid tidak menguasai literasi membaca, sudah pasti mereka tidak menguasai kemahiran asas seperti kemahiran lisan. Hal ini kerana membaca memerlukan kemahiran lisan. Misalnya, murid salah membunyikan huruf yang seakan-akan sama. Kesan daripada isu tersebut ialah penyebutan rangkai kata, ayat serta intonasi murid akan salah. Faktor atau sebab yang mempengaruhi literasi membaca gagal dikuasai ialah kurangnya minat murid dalam membaca. Hal ini kerana sikap malas pelajar yang berpunca daripada sumber atau bahan bacaan yang disediakan di sekolah tidak sesuai dengan had umum murid. Seterusnya, isu yang melibatkan literasi menulis ialah ketidakcekapan mata serta tangan murid semasa melakukan aktiviti menulis.
Perkara ini dapat dikesan oleh guru semasa murid memegang pensil dengan cara yang tidak betul. Kesannya, murid tidak dapat menulis garisan perkataan yang betul serta mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil dalam satu perkataan atau satu ayat. Faktor berlakunya isu tersebut adalah kerana individu atau murid itu sendiri. Misalnya, murid tiada motivasi dalam diri seperti kurang percaya dengan kemampuannya dalam menulis serta murid tidak memahami struktur penulisan sesuatu ayat dalam penulisan kreatif. Kesannya, murid tidak dapat membina ayat yang ringkas untuk dijadikan karangan. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Zuhaizan atas kesudian mengupas berkaitan isu berkenaan. Satu huraian sambungan yang baik yang dapat menambah lagi ilmu di dada kita. Maka dapat dilihat bahawa isu ini bukan hanya berkisar pada diri murid itu sahaja seperti kurang motivasi, tidak menguasai kemahiran asas seperti yang dinyatakan kedua-dua ahli panel yang bijaksana tadi. Malah, guru juga turut terlibat dalam permasalahan ini. Ini kerana untuk mencapai pendidikan yang berkesan, ia merangkumi diri murid itu, persekitarannya, serta penglibatan masyarakat sekeliling dalam proses pertumbuhan mindanya. Secara jelasnya, seorang guru itu amat berperanan. Secara jelasnya, seorang guru itu amat memainkan peranan yang penting dalam membimbing anak muridnya menguasai literasi supaya anak murid tidak mudah berputus asa dalam berusaha. Baiklah, tanpa melengahkan masa, eloklah kita sambung topik forum kita mengenai bagaimana guru berperanan dalam menangani isu literasi yang semakin membimbangkan ini. Maka saya serahkan soalan ini kepada panel kedua, iaitu saudari Nur Ain Natasha untuk memberi pandangan terlebih dahulu mengenai soalan yang saya kira ramai pihak ingin mengetahui perkara ini. Seterusnya saya akan melanjutkan pula dengan peranan guru dalam menangani masalah ini. Seperti yang kita tahu, guru juga memainkan peranan penting dalam masalah ini selain daripada ibu bapa mereka sendiri. Peranan yang pertama ialah menyediakan persekitaran pembelajaran yang baik. Menyediakan persekitaran yang baik adalah penting dalam pelbagai konteks. Tapi dalam konteks ini, kita mengkhususkan kepada bilik darjah. Hal ini kerana persekitaran yang baik dapat menyokong perkembangan dan kesejahteraan individu dan membolehkan mereka berkembang secara fizikal, emosi, sosial dan kognitif. Persekitaran bilik darjah yang menarik dapat menggalakkan minat dan semangat untuk mereka membaca dan menulis. Hal ini boleh dilakukan dengan penggunaan buku yang menarik, aktiviti pendesain kreatif dan perbincangan tentang kepentingan literasi dalam kehidupan seharian. Menyediakan persekitaran yang baik memerlukan kesedaran, usaha dan pelibatan aktif dari semua pihak, terutamanya guru. Seterusnya, menyediakan sokongan individu. Menyediakan sokongan kepada murid juga penting untuk membantu mereka mengatasi cabaran dan meningkatkan kemahiran mereka. Sokongan yang disesuaikan dengan keperluan individu dapat membantu memotivasikan murid, memperbaiki keyakinan diri mereka dan memberikan mereka alat bantu mengajar yang diperlukan untuk berjaya. Guru yang mengenal pasti pelajar yang mengalami kesukaran dalam literasi akan memberikan mereka sokongan individu. Sokongan ini mungkin dalam bentuk sesi tambahan atau sesi pembelajaran secara individu yang disesuaikan dengan keperluan setiap murid. Selain itu, guru juga memberikan sokongan emosional kepada murid yang menghadapi masalah dalam kemahiran membaca dan menulis ini. Guru memberikan dorongan kepada mereka untuk terus berusaha dan memberikan pujian untuk usaha mereka serta membantu mereka mengatasi rasa kecewa yang mungkin timbul. Itu saja dari saya. Okay, baiklah. Terima kasih saudari Nur Ain Natasha atas perkongsian mengenai peranan guru dalam menangani isu kegagalan literasi yang semakin membimbangkan dalam kalangan murid. Satu lontaran maklumat yang amat bernas kerana merangkumi diri dan persekitaran murid-murid.
Usaha-usaha yang dijelaskan oleh saudari Nur Ain Natasha perlu digariskan, khususnya berkaitan dengan dorongan yang seharusnya diberikan kepada murid agar mereka cekal berusaha sehingga mahir dalam penguasaan literasi. Ini kerana guru itu adalah harapan bangsa dalam membentuk kemenjadian murid seiring dengan aspirasi murid cemerlang. Tambahan lagi, saya ingin menekankan peranan guru itu juga, di mana guru perlu mengubah kaedah pengajaran ke arah pengajaran yang lebih kondusif serta suasana pembelajaran yang lebih ceria. Dalam erti kata lain, guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar (BBM) seperti yang dijelaskan oleh saudari panel pertama, yang menarik semasa mengajar supaya sesi pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih efektif dan seronok. Selain itu, dengan adanya BBM, murid dapat memahami sesuatu tajuk itu dengan lebih mendalam, yang mana seiring dengan itu, perkara ini dapat mengukuhkan ingatan murid tersebut mengingati suatu pelajaran dalam jangka masa yang lama. Yang lebih utama, apabila guru menggunakan BBM dalam mengajar, ianya dapat mewujudkan proses interaksi dua hala antara guru dan murid. Perkara ini adalah sangat penting kerana dapat melatih sikap berani bertanya dalam diri seorang murid. Saya kira itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel yang sujana dalam memberikan pandangan. Dan demikianlah perbincangan kita pada hari ini mengenai isu kegagalan murid menguasai literasi dan membaca di peringkat sekolah rendah serta peranan guru dalam menangani permasalahan tersebut. Baiklah, lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ilmiah kita pada hari ini dengan serangkap pantun mohon mengundur diri. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian itu sahaja, terima kasih.